Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana sudi memberi saya peluang untuk menyampaikan sesi ceramah tentang pemakanan semasa fasa latihan sukan bagi atlet remaja. Okey, tetapi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, sudah pasti saya perlu menceritakan sikit tentang apa itu pemakanan ataupun apa yang kita makan, yang kita masuk dalam badan kita ni untuk seharian kita. Okey, yang pertama sekali, apakah pemakanan sukan? Okey, pemakanan adalah kajian tentang makanan dan nutrien dan juga kesannya kepada kesihatan, pembesaran dan perkembangan seseorang individu. Itu yang masuk pemakanan sukan. Pemakanan sukan juga adalah bidang pengajian yang mengaplikasi strategi pemakanan untuk menggalakkan kesihatan, adaptasi kepada latihan, pemulihan segera dari sesi latihan dan prestasi optimal semasa pertandingan. Pemakanan sukan bagi individu yang aktif secara fizikal dilihat dari dua aspek, pemakanan bagi pertandingan dan pemakanan bagi latihan. Okey, jadi itulah maksud sedikit sebanyak tentang pemakanan dan sukan ataupun pemakanan sukan. Penting untuk kita tahu apa itu pemakanan sukan sebagai seorang atlet yang profesional. Baiklah, setelah saya merungkaikan tentang apa itu pemakanan sukan, kita kena tahu tentang makanan ni. Sebabnya pentingnya dalam pengurusan pemakanan kerana prestasi fizikal yang cemerlang dalam sukan bergantung kepada dua faktor utama, iaitu genetik dan status latihan. Pemakanan sukan mampu memberi kelebihan yang sangat signifikasi ataupun penting terhadap prestasi atlet itu sendiri. Kerana apabila seorang atlet kekurangan nutrien tertentu, prestasi fizikal akan terganggu kerana bekalan tenaga tidak mencukupi, ketidakupayaan untuk menjana metabolisme secara optimal ketika bersenam serta kekurangan sintesis tisu badan atau enzim. Okey, kalau atlet tak jaga pemakanan dengan betul ni, prestasinya akan terganggu sebab makanan merupakan sumber tenaga untuk badan kita. Kalau kita tak jaga, sudah semestinya prestasi kita akan terganggu dan tidak cemerlang. Baiklah, berbalik kepada isi topik kita pada hari ini, iaitu bagaimana pula dari segi tenaga, keseimbangan tenaga dan ketersediaan tenaga yang perlu kita bincangkan pada ceramah hari ini. Tenaga merujuk kepada kapasiti untuk membuat kerja. Kerja juga dikenali sebagai tenaga mekanikal. Contohnya, apabila atlet merejam lembing, atlet tersebut telah melakukan kerja. Pada masa yang sama menghasilkan tenaga mekanikal. Kerja merujuk kepada hasil kerja pada jarak yang dilakukan. Okey, manakala makan yang kita makan tu menjadi tenaga, dan tenaga itulah yang sumber kekuatan kita untuk melakukan kerja. Contoh yang saya cakap, merejam lembing. Merejam lembing juga memerlukan tenaga. Kalau tak ada tenaga, macam mana kita nak merejam lembing tu? Okey. Tenaga dalam badan yang boleh digunakan serta-merta disimpan dalam bentuk adenosine trifosfat ataupun secara ringkasnya disebut sinonim ATP dan fosforatin ataupun PCR. Kedua-dua ATP dan PCR terdapat dalam tisu dalam jumlah yang sedikit dan mudah habis dalam beberapa saat saja. Dia cepat habis. Jadi kita kena kontrol makan lah. Kita nak makan tu nak bagi dia lambat habis supaya kita banyak tenaga dalam badan. Okey. ATP dan PCR ni membekalkan tenaga utama bagi larian pecut 100 meter. Nampak tak? Sangat penting yang kita sedia tahu, larian 100 meter ni pun memerlukan tenaga yang agak besar. Okey. Oleh itu amatlah penting untuk memastikan simpanan ATP dan PCR dalam tisu badan yang mencukupi. Ya, dengar ya. Boleh faham daripada situ. Okey. Karbohidrat, lemak dan protein dalam badan boleh membentuk ATP dan PCR. Okey.
sumber-sumber ATP dan PCR ni kita dapat daripada situlah, daripada karbohidrat, lemak, protein. Okey, tenaga yang paling banyak disimpan dalam badan adalah bentuk lemak. Nampak tak? Lemak paling banyak tenaga yang disimpan dalam badan, iaitu nama dia triglycerida dan asid lemak bebas ataupun free fatty acid. Daripada nama saintifiknya lah. Okey, karbohidrat disimpan dalam bentuk glycogen dan glukosa. Protein pula disimpan dalam bentuk asid amino dalam tisu. Yang inilah antaranya sumber-sumber tenaga yang utama yang disimpan dalam badan. Baiklah, seterusnya sebagai atlet yang profesional seharusnya dapat mengetahui banyak mana tenaga yang perlu ada di dalam badan supaya keseimbangan tenaga dapat dicapai ketika melakukan sebarang aktiviti. Kalau kita tak tahu tenaga kita banyak mana tapi kita buat aktiviti, itulah yang menyebabkan kita cepat lesu. Sebab kita tak tahu tenaga kita banyak mana dan kemampuan diri kita untuk melakukan aktiviti tersebut. Sebagai atlet yang profesional, kita seharusnya tahu ketersediaan tenaga juga penting sebagai sumber tenaga yang sedia ada di dalam badan cukup untuk digunakan oleh atlet agar aktiviti dapat dilakukan dan prestasi juga menjadi lebih cemerlang. Sebab itulah betapa pentingnya atlet seharusnya mengetahui sumber tenaga yang masuk dalam badan, apa yang kita makan, apa yang kita minum untuk kita lakukan aktiviti ataupun latihan kita supaya lebih terancang dan lebih cemerlang. Baiklah, kembali kepada topik perbincangan kita seterusnya. Apa yang kita perlu tahu? Okey, seterusnya saya ingin berkongsi dengan anda tentang keperluan makronutrien dan mikronutrien. Terlebih dahulu, apa dia tu makronutrien dan mikronutrien? Okey, saya akan cerita satu-satu. Secara keseluruhannya, makronutrien membekalkan tubuh dengan tenaga dan kita memerlukan ia dalam kuantiti yang besar. Okey, makronutrien ni termasuklah juga jumlah tenaga yang besar tu, maknanya dari karbohidrat, protein, lemak, itulah disebut sebagai makronutrien dan kita memerlukan jumlah yang sangat besar. Manakala bagi mikronutrien pula ialah penting untuk tubuh kita supaya ia berfungsi secara sihat dan ia hanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Apa dia itu mikronutrien? Mikronutrien ni termasuklah dalam dari segi vitamin, zat besi, kalsium dan lain-lain. Itulah yang kecil-kecil dan hanya memerlukan sedikit untuk memastikan peredaran badan kita ni berjalan dengan lancar. Okey, tetapi bagaimana pula dengan makronutrien untuk latihan? Okey, manusia memerlukan jumlah karbohidrat yang sangat besar kerana buat masa inilah pakar dari Jabatan Pertanian Amerika Syarikat USDA mensyorkan agar remaja mendapat 45 hingga 65% pengambilan kalori harian mereka dari karbohidrat saja. Okey, untuk protein yang dibagikan ialah pengambilan yang diperlukan adalah 10 hingga 35 kalori harian. Untuk lemak pula 30 hingga 35 kalori mesti berasal dari lemak. Protein, karbohidrat dan lemak diperlukan oleh tubuh setiap hari baik untuk menyokong aktiviti harian dan bagi mereka yang menjalankan program atau diet membina badan. Mana kata yang patusannya dikira tadi adalah nilai kalori yang perlu masuk dalam badan kita pada tiap-tiap hari jika kita melakukan sebarang aktiviti. Okey, hal ini sudah pasti bahawa latihan memerlukan jumlah makronutrien yang sangat besar yang kita sedia tahu untuk memastikan sumber tenaga cukup dibekalkan kepada atlet. Kalau kurang nanti atlet tak perform, tetapi bergantung juga kepada basal metabolic rate ataupun disebut sebagai BMR seseorang itu. Okey, sebagai contohlah, jika atlet remaja tersebut melakukan 4 hingga 5 kali seminggu, 4 hingga 5 kali latihan dia melakukan dalam masa seminggu. Okey, maka dia memerlukan kalori seharian lebih kurang sebanyak 2500 nilai kalori berdasarkan kiraan dalam BMR itu. Okey, jadi saya bagi contoh.
2500 kalori ni adalah kalori yang sangat besar dan bersesuaian kerana atlet melakukan banyak aktiviti. Okey, 2500 hari merupakan jumlah makronutrien yang sangat besar seperti yang saya cakapkan tadi. Dan kalau nak dibandingkan dengan orang yang bukan atlet dan orang yang bukan atlet, kalau orang yang bukan atlet ni sebab dia tak banyak melakukan aktiviti fizikal, dia hanya memerlukan 1200 nilai kalori sehari sahaja. Demikianlah bahawa makronutrien latihan adalah sangat penting untuk menentukan jumlah tenaga dalam badan atlet mencukupi dan sangat berbeza dengan orang yang bukan atlet yang tidak melakukan aktiviti fizikal sekerap atlet. Walaupun badan hanya memerlukan sejumlah yang kecil untuk mikronutrien, tetapi mikronutrien juga adalah sangat penting untuk latihan. Vitamin dan mineral penting memainkan peranan dalam kesihatan dan kesejahteraan keseluruhan badan. Penggunaan mikronutrien yang mencukupi adalah mustahak dan sangat penting. Mikronutrien memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan yang sihat badan kita, badan seorang atlet. Terutamanya seperti kalsium misalnya menyumbang kepada perkembangan tulang dan gigi yang betul, dan yodium sangat penting untuk perkembangan tiroid yang betul. Okey, atlet mestilah memerlukan tulang yang kuat kan. Untuk nak lompat lah apalah, nak buat aktiviti yang lasak, kalau tulang tak cukup kuat, macam mana kita nak buat aktiviti, nak performance nak bagus, nak cantik. Okey, makronutrien lain seperti zat besi menyumbang kepada metabolisme atlet. Sangat pentinglah untuk kadar metabolisme, nak tahan, nak badan maintain macam mana, dan keseimbangan tenaga. Magnesium juga membantu mencegah penyakit jantung dan mengatur irama degupan jantung dan aktiviti otot di jantung. Okey, sebagai seorang atlet nak jaga stamina semua tu, heart rate, mestilah mempunyai jantung yang sihat dan memerlukan makronutrien seperti magnesium ini. Okey, beberapa mikronutrien lain seperti zinc, selenium dan fosfor memainkan peranan penting dalam pengaturan dan pengaktifan makronutrien lain. Dia membantulah untuk makronutrien lain. Contohnya ialah vitamin B kompleks lebih baik diserap dan diasimilasi oleh badan apabila dengan kadar zinc yang mencukupi. Oleh sebab itu, keperluan makronutrien adalah sangat penting untuk atlet untuk membantu degupan jantung atlet supaya sentiasa stabil, dan atlet juga mempunyai tulang yang kuat untuk melakukan latihan-latihan yang berat ataupun lasak. Okey, masuk ke perkara yang seterusnya saya ingin berkongsikan, iaitu bagi komposisi badan dan prestasi sukan pula ialah program latihan yang memerlukan diet yang direka dengan baik untuk atlet remaja yang kompetitif. Okey, baiklah, saya akan ceritakan, iaitu penyelidikan menunjukkan pelan pemakanan yang seimbang perlu memasukkan kalori yang mencukupi dan makronutrien yang sihat untuk mengoptimumkan prestasi sukan. Okey, diet yang sihat dan dalam kondisi badan yang baik adalah penting untuk memastikan prestasi atlet sentiasa cemerlang. Okey, badan kita ni akan menggunakan karbohidrat atau lemak sebagai sumber tenaga utama seperti yang saya ceritakan tadi, bergantung kepada intensiti dan jangka masa latihan. Macam yang saya terang tadi, cara nak pengambilan tu bergantung juga, ataupun diet kita tu bergantung juga kepada latihan apa yang kita buat, seberat mana latihan yang kita buat tadi. Okey, pengambilan kalori yang tidak mencukupi boleh menghalang latihan dan prestasi sukan. Nampak tak? Jika kita makan tak cukup, tenaga tak ada, dia akan mengganggu lah kita punya aktiviti seharian ataupun semasa pertandingan. Tak kira semasa pertandingan, semasa latihan kan, dia boleh mengganggu kita punya prestasi. Okey, moderate atlet ni, yang ni saya beri contoh, moderate atlet yang elite yang melakukan latihan sengit 5 hingga 6 kali seminggu. Banyak kan? Okey, seminggu akan memerlukan lebih banyak nutrien untuk menyokong permintaan tenaga. Bila kita melakukan kerja, badan kita akan sentiasa meminta tenaga. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh, menurut penyelidikan,
Perbelanjaan tenaga untuk penunggang basikal melampau di Tour de France adalah kira-kira 12,000 kalori sehari. Anda bayangkan, kalau kita sebagai atlet biasa hanya memerlukan 2,500 kalori hingga 3,500 nilai kalori sehari, nak dibandingkan dengan penunggang basikal, kan sukan yang sangatlah salah. Station kita tahu nak kayuh jauh ni, kayuh basikal adalah satu perkara yang sangat sukar. Di Tour de France tu 12,000 kalori sehari. Itu untuk sumber tenaga bagi badan dia, tetapi kita bergantung kepada sukan dan yang kita main lah. Kalau macam sukan silat, berapa kalori dia, kalau olahraga berapa yang sesuai untuk sumber tenaga dan kalori yang dia perlu ambil, bergantung kepada basal metabolic rate yang seseorang itu ataupun sukan yang dia ceburi. Okey, seterusnya akan berbeza-beza dalam keperluan pemakanan sukan. Sebagai contoh, atlet kekuatan berusaha untuk meningkatkan jisim tanpa lemak dan saiz badan untuk sukan mereka. Okey, jisim tanpa lemak ni macam mana? Maknanya badan dia kurang lemak tapi tinggi dengan protein. Okey, macam kita tengok atlet-atlet yang bina badan tu lah. Yang ni atlet remaja perlu tahu juga. Pelari ketahanan memberi tumpuan kepada mengurangkan berat badan dan lemak untuk fungsi puncak pada semasa acara mereka. Maksudnya di sini, pelari dia tidak memerlukan banyak lemak kerana lemak yang banyak akan mengurangkan prestasi. Jadi dia perlu makan benda yang kurang lemak tapi kaya dengan protein, sebab kita tahu otak ni menyokong juga kelajuan seseorang itu ketika berlari ataupun memecut dalam acara olahraga. Matlamat sukan akan menentukan strategi pemakanan sukan yang terbaik. Mana kata matlamat kita tu sendiri ataupun pengaturcaraan kita, cara kita makan tu akan menentukan strategi dan prestasi kita dalam sukan. Perancangan makan sebelum dan selepasnya adalah unik untuk setiap atlet dan penting untuk prestasi yang optimal. Mana kata atlet ni perlu betul-betul untuk menjaga dia punya pemakanan dia untuk memastikan dia berjaya dalam sukan yang dia ceburi. Baiklah, seterusnya sekarang tiba masanya untuk saya ceritakan perkara yang paling penting dalam kita ni sebagai atlet semasa melakukan latihan, iaitu tentang penghidratan dan elektrolit. Apa dia penghidratan dan elektrolit tu? Penghidratan dan elektrolit yang mencukupi. Penghidratan ni adalah air dalam badan kita. Kalau kita tak cukup air, berlaku dehidrasi dan kekeringan air yang membuatkan badan kita lesu dan tidak bermaya. Elektrolit juga adalah sumber tenaga yang untuk membina tenaga simpan dalam badan kita ni, supaya kita akan lebih perform lah, lebih prestasi kita lebih meningkat dan kita tidak cepat penat. Okey, penghidratan dan elektrolit yang mencukupi adalah sangat penting untuk prestasi kesihatan dan olahraga. Nampak? Bukan saja untuk sukan, malah untuk kesihatan pun kedua-dua perkara ini adalah sangat-sangat penting yang saya perlu tekankan. Kita semua ni kehilangan air sepanjang hari. Okey, tambahlah jika kita melakukan aktiviti sebagai orang atlet, lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini, sangat memerlukan jumlah air yang sangat banyak sepanjang hari. Jadi kita perlu jaga, kita kena minum air untuk mengelakkan badan kita berlakunya dehidrasi. Okey, tetapi bagi orang remaja dan atlet aktif, kehilangan air tubuh tambahan dan jumlah air besar natrium berpeluh semasa latihan yang sangat banyak. Okey, jika kita dehidrasi ni berlaku sebab kita peluh. Bila kita peluh, itu yang menyebabkan air keluar daripada badan kita. Dehidrasi ni adalah proses kehilangan air tubuh yang saya sebut tadi lah, iaitu peluh-peluh yang keluar, dan defisit tercair yang lebih besar daripada 2% berat badan dapat berkompromi dengan prestasi olahraga dan fungsi kognitif. Okey, cara kita nak jaga penghidratan dan elektrolit ni, atlet disyorkan untuk menggunakan strategi penggantian bendali sebagai sebahagian daripada pemakanan sukan. Ini termasuk juga dalam pemakanan sukan sebenarnya. Mereka untuk mengekalkan fungsi tubuh yang optimum. Betapa pentingnya untuk penjagaan penghidratan dan elektrolit ni. Bergantung kepada atlet dan acara sukan masing-masing lah.
kena tengok juga. Tak naklah kita minum air yang mengandungi natrium ni terlebih pun tak elok juga untuk badan, bergantung kepada sukan dan seberat mana latihan yang kita lakukan. Okey, kekurangan penghidratan mencukupi untuk atlet mungkin membawa kepada hypohydration, hypovolemia dan hypothermia. Okey, jika atlet kekurangan elektrolit dan berlaku penghidratan ni, akan berlakunya penyakit-penyakit seperti inilah yang kita sedia tahu, iaitu ada 3: hypohydration, hypovolemia dan hypothermia. Okey, bagi strategi untuk mengoptimumkan prestasi latihan dan pemulihan selepas sesi latihan pula ialah macam mana? Okey, saya akan terangkan. Iaitu atlet perlu mengetahui cara untuk sentiasa mengadaptasi jumlah tenaga yang digunakan dalam bersesuaian dengan aktiviti. Mestilah kita kena mengadaptasi tenaga kita tu bersesuaian dengan aktiviti yang kita lakukan. Jika tidak sesuai dengan aktiviti yang lakukan, macam yang saya cakap tadi, prestasi kita akan berkurang dan tidak akan cemerlang. Jadi untuk memastikan, kita kena mengadaptasi jumlah tenaga yang digunakan secara betul dan aktiviti yang dilakukan agar prestasi sentiasa seimbang dan mengelakkan daripada prestasi menurun. Apabila tenaga tidak mencukupi, macam saya terangkan tadi. Okey, seterusnya mendapat rehat yang cukup selepas senaman adalah penting untuk prestasi peringkat tinggi. Okey, bukan kata nak jaga makanan sahaja, tapi rehat juga perlu mencukupi kan. Tak bolehlah kita training berhari-hari tanpa ada masa rehat yang cukup, walaupun kita menjaga makan dan tenaga kita banyak. Okey, seterusnya mendapat rehat adalah penting. Okey, saya dah ceritakan tadi. Okey, seterusnya tubuh membaiki dan menguatkan dirinya pada masa antara latihan. Dan antara latihan itu ialah masa rehat lah. Dan latihan berterusan sebenarnya dapat melemahkan atlet terkuat. Okey, jika kita training tapi tak ada masa rehat, dan ini akan boleh melemahkan, walaupun kita ini seorang atlet yang cemerlang dan kuat. Jika kita tidak ada masa rehat, akan menjejaskan juga kita dan akan menjejaskan pemakanan kita. Membina masa pemulihan ke dalam mana-mana program latihan adalah sangat penting, kerana ini adalah masa bahawa tubuh menyesuaikan diri anda dengan tekanan senaman dan kesan latihan sebenar berlaku. Okey, pemulihan juga membolehkan tubuh untuk mengisi semula kadar tenaga kita dan membaiki rangkaian yang rosak. Okey, apa yang kita makan dan waktu rehat kita juga adalah sangat penting untuk pemulihan kita punya tisu-tisu kecil yang rosak dan menyimpan balik ketersediaan tenaga kita, tenaga dalam badan kita yang kita lakukan sebelum ni habis masa pertandingan ataupun selepas pertandingan. Perlu kita jaga. Latihan atau apa-apa kerja fizikal lain menyebabkan perubahan dalam badan seperti kerosakan tisu dan otot, kekurangan tenaga glycogen otot serta kehilangan cecair. Sebab itu pentingnya kita jaga pemakanan ini untuk memastikan performa kita sentiasa bagus dan cemerlang sebagai seorang atlet yang profesional. Okey, sampai situ saja yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Demikianlah ceramah dari saya pada hari ini. Diharapkan agar atlet mendapat ilmu dan boleh dikongsi bersama dengan yang lain. Cukup dari hasil ceramah ini dan dapat digunakan dalam kehidupan seharian agar sentiasa menjadi atlet yang cemerlang dan boleh mewakili Malaysia untuk mengharumkan nama negara di pentas dunia. Okey, sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.